Cari Negeri di bawah payung Badan Bukan Kerajaan, Madrasah dan Pusat Tahfiz terima sumbangan Yayasan Taqwa Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Budirannya langsung bersama Inisia Dolos di Kota Kinabalu. Silakan Inisia. Ya, Nurul, sebanyak RM150,000 disumbangkan Yayasan Taqwa Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAIWP kepada 14 badan bukan kerajaan NGO dan 8 madrasah serta pusat tahfiz terpilih di seluruh Sabah. Sumbangan disampaikan dalam majlis penyampaian mock check musaadah COVID-19 kepada penerima terbabit di Sekolah Menengah Integrasi Teras Islam Smiti Al-Hafiz, Kota Kinabalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Senator Idris Ahmad dalam ucapannya berkata bantuan tersebut bagi menyuntik semangat NGO untuk terus membantu golongan memerlukan selain melahirkan pelajar madrasah dan pondok tahfiz yang cemerlang. Katanya Yayasan Taqwa Mawib melalui 3 teras utama iaitu pendidikan, dakwah dan kebajikan akan terus membantu masyarakat memerlukan terutama di kawasan luar wilayah persekutuan menerusi kerjasama pelbagai agensi dan institusi terpilih. Teks ucapan beliau dibacakan Setiausaha Politik Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Islam Wan Rohimi Wan Daud. Sementara itu adun dilantik yang juga penasihat Smiti Al-Hafiz Dr. Ali Akbar Gulasan ketika ditemui menyambut baik program ini. Saya yakin Pertubuhan Bukan Kerajaan dan juga isu pendidikan ini akan merasa sedikit lega dengan bantuan ini dan saya juga mohon kepada kerajaan agar terus melihat dengan serius NGO dan juga isu pendidikan ini untuk melahirkan generasi yang berkualiti. Kami di pihak PIBG Smiti mengucapkan jutaan terima kasih atas sumbangan daripada Yayasan Taqwa. Sumbangan ini sedikit sebanyak dapat membantu kami dalam memperkembangkan lagi lah usaha kami di Smiti. Kami rasa amat bersyukur dan gembira dengan penerimaan sumbangan ini. Dan kami harapkan dengan sumbangan ini dapatlah kami gunakan untuk para wanita yang memerlukan. Sebab hari ini satu-satunya NGO wanita yang menerima sumbangan untuk hari inilah. Syukur, Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada pemberi. Alhamdulillah. Belilah kita manfaatkan untuk sebahagian. Sebab program saya ini bukan sekadar untuk malah yang bukan Islam pun kita bagi juga. Setiap NGO menerima RM5,000 manakala madrasah dan pusat tahfiz masing-masing menerima RM10,000. Bajet 2022 yang dibentangkan Jumaat lalu terus mendapat sambutan baik pelbagai pihak. Tidak ketinggalan penduduk sekitar ibu negeri yang menyambut baik subsidi sebanyak 50% atau sehingga RM150 untuk pembelian kerusi keselamatan kanak-kanak bagi keluarga B40. Ketika ditemui RTM, rata-rata orang ramai menzahirkan rasa syukur atas usaha kerajaan memastikan kesejahteraan keluarga Malaysia, terutama kumpulan sasar yang terjejas akibat pandemik COVID-19 sentiasa terbelah. Itu bagus jugalah kan, sebab ada yang orang yang dah mampu tu, jadi dia boleh beli. Harapan kami disamakanlah, ada M40 ke, B40 ke, macam gitu. Saya rasa itu bagus, satu cadangan yang baiklah. Sebab kalau kita tengok pun kemalangan dan rakyat sekarang ini banyak melibatkan kanak-kanak. Dan kita sebagai rakyat sokong pendapat itu. Jadi bagi subsidi yang dikasih oleh kerajaan berkenaan dengan perkara ini, satu perkara yang baik. Itu sebenarnya satu subsidi yang bagi kita memang mesra keluarga, mesra rakyat. Alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada apa yang kerajaan beri inisiatif. Sekurang-kurangnya kerajaan nampak kesusahan rakyat. Terima kasih kerana prihatin kepada permasalahan rakyat, terutama ibu-ibu macam kami. Sejumlah RM30 juta disediakan untuk tujuan tersebut dan bakal memanfaatkan 188,000 keluarga B40 di seluruh negara. Bantuan khas kewangan RM700 yang bakal diterima 1.3 juta penjawat awam grade 56 dan ke bawah yang diumumkan dalam bajet 2022 juga disambut baik penjawat awam di Sabah. Ketika ditemui RTM di Tawau, rata-rata penjawat awam menyifatkan bantuan itu sebagai hadiah istimewa kepada penjawat awam yang selama ini menjalankan tanggungjawab menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat.
Bantuan itu juga akan meningkatkan lagi komitmen penjawat awam melaksana tugas yang diamanahkan. Alhamdulillah ini memberi semangat kepada kaki tangan awam untuk meneruskan kerja mereka dengan lebih baik pada masa akan datang. Diharapkan ini akan memberikan satu kesan yang besar kepada seluruh penjawat awam di seluruh Malaysia. Saya rasa amat bersyukur dengan intensif ini. Sekurang-kurangnya dengan intensif ini, semua kaki tangan awam yang berada di Malaysia khususnya akan lebih produktif dalam menjalankan amanah dan tugasan yang diberikan. Sebagai penjawat awam sangat-sangat berterima kasih dan bersyukurlah kepada pimpinan kerajaan baru atas bantuan ini, sebab semua orang sekarang terkesan dengan COVID ni kan. So kita sangat-sangat berterima kasih. Bantuan kewangan RM350 juga bakal diberi kepada 1 juta pesara kerajaan. Seramai 2,442 orang kena pengawasan OKP di negeri ini masih dalam pengawasan dan sedang mengikuti program pemulihan daripada Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Ketika ini semua OKP mengikuti program berkenaan secara dalam talian berikutan penularan COVID-19. Pengarah AADK Negeri Sabah Abdul Hamidi Ibrahim bagaimanapun berkata program secara fizikal akan dilaksana semula apabila Sabah memasuki fasa keempat Pelan Pemulihan Negara PPN. Ini adalah jumlah orang kena pengawasan yang berada di bawah pengurusan AADK lah. Dan buat masa ini program-program yang kita laksanakan dengan mereka ini lebih kepada program-program dalam bentuk online. Beliau berkata demikian dalam program tempat kerja bebas dadah tekad di Balung Tawau. Program tekad bertujuan memberi pendidikan pencegahan dadah kepada pekerja termasuk peringkat pengurusan dan pekerja ladang. Sehubungan itu, Abdul Hamidi memberitahu pihak AADK akan mengadakan perbincangan dengan kerajaan negeri untuk memperluaskan program ini ke seluruh kawasan ladang di negeri ini. Tabung Perlawanan Amal Persatuan Bola Sepak Sabah SAFA berupaya membantu bekas pemain bola Sabah yang ditimpa musibah. Ia termasuk sakit tenat, kebakaran, banjir dan kemalangan jiwa. Timbalan Presiden SAFA Datuk Abdul Rahman Muhammad Zakaria berkata, menerusi perlawanan ini juga dapat mengeratkan silaturahim antara bekas pemain Sabah era 60-an. Perlawanan amal ni diadakan khusus untuk kita memungut terma khusus untuk pemain kita, bekas pemain negeri Tuan Haji Azhar Azrin yang sedang sakit sekarang ini. Jadi kita buat pungutan ni khusus untuk beliau untuk sedikit sebanyak menampung dia punya perubatan. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas menyerahkan mock check sebanyak RM5,000 sempena perlawanan amal kepada bekas pemain Sabah Azhar Azrin di Stadium Likas. Sementara itu, bekas pemain Sabah turut gembira dapat membantu rakan yang memerlukan. Selepas hampir 25 tahun saya meninggalkan Sabah dan kini dapat bertemu semula dengan semua pemain-pemain era yang sama. Jadi merupakan satu rancangan ataupun satu acara yang cukup baik di mana ini akan mengeratkan lagi talian persaudaraan. Tadi enjoy sebab saya rasa sudah lebih 20 tahun tidak pernah berganding dengan Scott Lorenzo baru tadi dan juga lain-lain pemain lah. Kita ada yang kita baru jumpa selepas lebih kurang dalam 20 tahun baru dapat balik. I think this is what you call a good fellowship lah between Sabah FA, Sabah FC and ex-state footballers of Sabah. Maybe this is satu cara lah where we can get together, get to know each other and then maybe kalau diperlukan kita punya khidmat, especially ex-state, then we are always ready to serve. Dalam perlawanan amal ini, pasukan SAFA berjaya menewaskan pasukan bekas pemain Sabah 9-6. Baik, sekian berita dari negeri di bawah Bayu. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Nurul. Silakan Nurul. Terima kasih, Nisya.